Mayang ni, mana? Sampai tahap dah reti memang teruk lah. Ini keadaan yang berlaku. Amat menyedihkan. Sampai semayang sunat duha pun tak tahu. Waktu lain. Di dalam Islam ni ada semayang hak fardu, ada semayang sunat. Ni menunjukkan bahawa salah esko, jahil dukir bak agama. Islam hak daripada hotok gini. Okey, untuk seterusnya insya-Allah kita akan mendengar ceramah Isra Mi'raj dan isu semasa insya-Allah yang ada kaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang akan disampaikan oleh Dr. Badrul Amin Baharum, Ahli Majlis Tertinggi Parti Keadilan Rakyat Malaysia. Kita iringi ceramah beliau dengan sama-sama kita bertakbir. Takbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh keberkatan, agar kami yakni Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan di bulan Rejab yang mulia ini, bulan Allah, Sya'ban, bulan Nabi, dan akan tiba pula Ramadan, bulan umat Nabi, bulan kita. Macam itulah adik kakak sekalian, kita pejam jelek tak sedar dah nak tiba pula Ramadan, ya. Pejam jelek dah nak raya dah kita, nak puasa dah kita. Alhamdulillah. Hamba takut pejam jelek tak jelek. Adik kakak sekalian, bulan Rejab, satu peristiwa yang besar yang kita sambut ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Malam ini tak sempat nak cerita tentang Isra Mi'raj sebab ceritanya agak panjang. Daripada Mekah ke Palestin, naik ke langit ke-7. Hamba takut kalau tak ada cerita sampai naik ke-7 tak ada nak turun, ya? Jadi kita tak cerita dah Isra Mi'raj ni. Cuma nak buat satu je, nak sebut bahawa Isra Mi'raj ini adalah ujian keimanan, ya? Isra Mi'raj adalah ujian keimanan untuk mereka yang hidup zaman Nabi, selepas Nabi, dan kita hari ini. Baik, di zaman baginda SAW, apabila Nabi ceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka orang Mekah jadi sebab salah. Nak percaya ke tak percaya? Nak percaya susah sebab ceritanya pelik. Tak percaya pun lagi susah sebab yang bercerita adalah Muhammad Al-Amin. Orang jujur, manusia berjuru, manusia yang sudah tested, sudah teruji, akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau yang Muhammad punya akhlak yang mulia, tak pernah nipu, tak pernah dusta, tak pernah khianat, ya. Dalam keadaan kebingungan itu, maka Abu Bakar tampil ke depan. Ya Muhammad, hamba percaya. Abu Bakar mengiyakan semua yang diceritakan oleh Nabi SAW. Maka sejak saat itu Abu Bakar mendapat gelaran
As-Siddiq, maknanya yang membenarkan, yang mengiyakan cerita Nabi dalam konteks Isra dan Mi'raj. Bila melihat Abu Bakar tampil ke depan, Abu Jahil pun tampil juga. Ya Muhammad, kamu dah gila. Kamu dah terkena sihir, kamu dah dirasuk syaitan. Ya. Melihat dua tokoh besar Mekah tampil ke depan, Abu Bakar dan Abu Jahal, orang Mekah lagi bingung nak ikut yang mana. Rasa hati nak ikut Abu Bakar, tapi takut dengan Abu Jahal, sebab Abu Jahal menteri besar Mekah masa itu. Datuk Seri Abu Jahal. Kalau ikut Nabi, sokong Nabi, maknanya apa? Maknanya lawan Abu Jahal. Oh, bahaya. Boleh hilang kerja, boleh hilang projek, boleh hilang FP. Silap-silap boleh ditangkap. Dan ini yang berlaku sekarang. Dalam keadaan bingung nak pilih Abu Bakar atau Abu Jahal, maka ramailah orang Mekah yang memilih untuk berada di tengah-tengah. Tak apalah, kita tak sokong itu, tak sokong ini. Kita tunggulah besok mana menang, kita sokong. Tapi bila saya kata ujian keimanan, dalam keadaan manusia merasa takut, ada tidak sahabat-sahabat yang berani menyatakan keimanan ikut Nabi? Ada tak? Ada. Inilah manusia-manusia yang disebut sebagai as-safwatul mukhtarah. Pilihan, manusia pilihan yang walaupun risikonya tinggi, tapi mereka dengan keberanian, mereka menyatakan sokongan terbuka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sejak pada itu bermulalah penekanan, penzaliman, penganiayaan kepada sahabat-sahabat yang menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ditangkap, yang dipukul, ada yang disembur dengan senjata cannon, ada yang dipukul FRU, ada yang dibuang kerja, ada yang ditangkap, ada yang dilokap, ada yang di ISA, ada yang dibuang dari UIA. Ini cerita apa? Cerita sama Abu Jahal. Tak ramai yang berani menyatakan keimanan kepada Muhammad sebab ancamannya terlalu kuat. Sehingga bila Nabi buat perhimpunan, buat ceramah pun orang takut nak datang sebab banyak roadblock, banyak SD. Ada pula kata baru dah kepung keliling dah tak boleh buat apa. Tapi ini kan ujian keimanan, saudara. Memang jalan ke surga penuh dengan ranjau dan duri. Jalan ke surga memang susah, ada kata amanah kabur. Jalan ke surga memang payah, memang susah. Yang mudah jalan ke mana? Yang mudah jalan ke mana? Ke neraka, saudara. Ini. Sebab itu kita yang memilih jalan ini, saudara. Ini jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak pernah takut dengan mereka. Sebab bagi kita, saudara, bagi kita inilah harga sebuah perjuangan. Cuma nak tanya depan ni lah. Kalaulah takdir ada kakak hari itu hidup zaman Nabi, agak-agak nak ikut mana? Muhammad ke Abu Jahal? Mudahlah sebut nak ikut Muhammad sebab kita tak ada zaman tu. Zaman ni Nabi tak ada, Abu Jahal pun tak ada. Tapi zaman ini pewaris Nabi ada, pewaris Abu Jahal pun ada. Sekarang pilih nak ikut mana? Pewaris Nabi ada, pewaris Abu Jahal pun ada. Siapa dia pewaris Nabi? Mereka menyatakan yang hak.
Mereka membawa manusia kepada agama ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Ini pewaris Nabi, sebab Nabi tidak pernah mengajak kepada kejahatan. Dan Aba tanya malam ni, ada tidak pernah sekali kita mengajak manusia, mengajak rakyat melakukan kejahatan? Ada ke tidak? Malakala Abu Jahal sering mengajak kepada maksiat. Jadi ini persoalan besar. Sebab walaupun ia berlaku 1500 tahun yang silam, Isra Mi'raj dah habis dah, tak berlaku lagi. Tetapi spirit Isra Mi'raj tetap berlaku hari ini. Kita tetap diuji, beriman tidak dengan Al-Quran, dengan Islam. Oh, tak ada masalah. Bab iman dengan Isra Mi'raj, semua orang beriman. Tetapi tak cukup, adik-adik. Tak cukup. Sebab Isra Mi'raj hanya satu daripada sekian banyak kisah dalam Al-Quran. Baiklah, kalau dia beriman dengan semua kisah dalam Al-Quran, daripada Nabi Adam, Nuh, Saleh sampai Musa, Isa, Muhammad, beriman semua dengan cerita Al-Quran, cukup tak? Tak cukup lagi. Sebab Al-Quran bukan buku cerita, bukan buku kisah. Al-Quran adalah sebuah kitab yang lengkap. Al-Quran mengandungi kisah dan akibat. Al-Quran mengandungi hukum hakam. Al-Quran mengandungi panduan bimbingan umat untuk selamat hidup dunia dan akhirat. Hari ini kalau tak percaya dengan Isra Mi'raj, tak ada masalah. Tapi apa maknanya saudara? Bila sebut Isra Mi'raj, semua beriman. Sana Isra Mi'raj, sana Isra Mi'raj, merasa Isra Mi'raj. Tapi solat tak juga. Sampai tadi, sembahyang duha pun tak tahu. Cuba tanya dia niat sembahyang subuh. Cuba tanya dia. Siapa nama budak tu? Mak Zaid. Budak ke bapak budak? Datuk. Oh, Datuk. Datuk budak ah. Apa? Apa maknanya kita beriman dengan Isra Mi'raj, tapi sembahyang pun tak kerti? Sembahyang tak faham, saudara. Dan ini budaya yang terhadap area mereka. Bila kita menyambut Maulud Nabi, oh sana Maulud Nabi, sini Maulud Nabi, sana marhaban, berzanji, selawat, habis. Oh, macam beriman sangat dengan Nabi. Padahal lepas tu dia apa? Dihinanya Nabi. Saudara, dinistanya Nabi. Dipersendengnya sunnah Nabi. Betul ke tak betul ni? Nabi berjanggut sebab tak ada jilid. Orang inilah time Maulud Nabi, depan sekali baca pula keputusan Maulud Nabi. Boy. Tapi sunnah Nabi dipersendang. Syariat Nabi dicampak. Oh, time ma'al hijrah pula. Sana hijrah, sini hijrah. Tapi perangai itu juga. Apa? Jadi saya nampak yang kita lakukan ini, dia jadi pesta. Pesta Isra Mi'raj. Lepas ni pesta raya puasa. Pesta puasa. Dia tak puasa. Pesta, lepas ni pesta kurban pula. Lepas tu pesta ma'al hijrah. Pesta semata-mata. Saya melihat krisis keimanan sudah parah dalam masyarakat. Kita menjadikan agama sebagai sekadar melepas batuk di tangga. Isytihad Islam Hadari. Padahal hakikatnya mereka lah peruntuk Islam. Kalau orang tanya saya hari ini, saya tetap mengatakan Islam Hadari bid'ah sesat zaman ini. Betul. Wallahi saya pertahankan fatwa saya ini. Sebutlah di mana-mana pun. Mengapa? Sebab mereka merubah hukum Allah Subhanahu wa taala demi nak menjaga barat. Saya tanya mereka, apa justifikasi mengapa buat Islam Hadari? Dia kata apa? Dia kata kita perlu bawa image baru Islam yang lebih progresif, yang lebih dinamik, yang nampak moden supaya barat terima kita. A'udzubillah. Apa nak dia kata? Sebab dia kata Islam tu dah buruk sangat dah.
Di barat, dia sebut Islam, ganas. Islam ni bunuh. Islam ni militan. Islam ni teroris. Islam ni sempit. Islam ni macam-macam lah yang buruk-buruk. So dia kata, kita kena ubah imej Islam, termasuk ubah nama Islam. Langkah pertama sudah bid'ah. Langkah pertama sudah syirik. Bermakna dia buat Islam Khazari untuk apa? Untuk mendapat ridha barat. Supaya orang barat terima kita, dia kata, sebagai Islam yang terbuka. Wallahi demi Allah, sudah kata tanya hadir malam ini, kalau kita mampu ubah imej kita, ya campak kupiah, campak serban, letak topi koboi, campak jubah, pakai baju Tarzan, apakah barat akan senang dengan kita? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak akan reda dengan kamu hingga kamu ikut tunjuk mereka. Maknanya apa? Kamu ubah seluruh hukum dalam Islam, baru kami suka, dia kata. Sebab itu kita kena ubah hukum. Dan hari ini apa lagi yang halal? Apa lagi yang haram dalam negara kita ni? Hadis halal belaka dah. Rasuah dah halal. Judi halal. Riba dah lama halal. Zina halal. Dadah halal. Pelacur halal. Yang haram ceramah kita aja. Betul ada kakak. Betul ni. Cuba tengok. Bulan depan bermulalah satu lagi projek Kerajaan Barisan Nasional. Apa dia? Bagi jarum dan kondom. Bulan depan, bulan 9. Untuk apa bagi jarum? Sebab dia kata gini, kita dadah ni tak boleh buat apa dah, dia kata. Sebab kita ada 1 juta penagih dadah. Cuma kita nak pastikan penagih dadah kita ni sihat walafiat. Bagi dia sekarang ni, adik kakak ya, faham ya? Sekarang ni dadah bagi kita dah tak apa dah, tak bahaya. Yang bahaya adalah penyakit AIDS dan HIV akibat kongsi jarum. Jadi dia kata, kita kena pastikan penagih dadah kita ni sehat. Untuk itu kita akan pastikan mereka tak kongsi jarum. Untuk itu kita akan pastikan semua akan dapat jarum seorang satu. Bermakna dadah sudah halal. Betul tak? Tak boleh buat apa dah, dia kata. Baik, zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan hampiri zina, kata Allah. Zina ni kotor, jahat, keji, perbuatan busuk. Tapi itu dulu. Hari ini kata tak apa dah. Zina hari ini dah okey. Mana mu nak zina okey, cuma pastikan jangan sakit. Pastikan anda pakai jaket keselamatan. Kamu nak sebut malu. Tapi sebab ini satu lagi projek Kerajaan Barisan Nasional, kita kena sebut kondom. Bagi kondom untuk apa? Untuk berzina lah. Bagi jarum untuk apa? Untuk dadah. Maknanya kita menggalakkan. Ini Islam Hadariyah. Bagi tahu rakyat, ini Islam Hadari. Sebab itu saya tidak teragak-agak mengatakan bahawa Islam Hadari bid'ah sesat. Masalah besar yang melanda kita hari ini. Dan bila saya kata kita menerima dadah dan zina sebagai halal, maknanya apa? Kita lah. Sebab apa? Kita yang akan bayar duit jarum dan kondom ni. 145 juta diluluskan untuk projek ini. Banyak mana penagih dadah? 1 juta. Saya dah cek harga jarum RM1. Harga kondom RM1. Katalah kita nak bagi 5 jarum, 5 kondom. Bermakna RM10. 1 juta, 10 juta. Yang sampai 145 juta ni apa cerita ni? Sebab tu orang kata satu lagi projek Kerajaan Barisan Nasional. Kita nampak mana-mana satu lagi projek ada cop cacing kan? Cuba tengok nanti. Kondom ada cop cacing. Gelak-gelak ni Ustaz. Tapi saya bukan risau masalah duit tu. Duit tu memang banyak. 145 juta ni boleh menampung 50,000 pelajar ke IPTA. Maknanya seluruh pelajar Malaysia yang masuk universiti tahun ini boleh masuk percuma dengan wang 145 juta. Tetapi
145 juta akan diberikan kepada 1 juta penagih gada. Masuk akal ke? Tak masuk akal. Ini nama hilang akal. Hilang akal. Memang wang tu banyak. Saya bukan masalah duit. Masalah duit mudah. Ya, nak dapat balik PT mudah. Kita naikkan petrol, naikkan minyak, naikkan harga barang, naikkan tol, dapat balik duit. Tapi yang saya risau ialah ni, sistem nilai kita bertukar. Maknanya kita sekarang sudah menerima benda yang mungkar sebagai mubah. Ini yang bahaya. Kita sudah terima dadah sebagai norma masyarakat. Kita dah terima zina sebagai norma masyarakat. Pelacur. Boleh melacur kalau darurat. Siapa kata? Masyarakat. Ulama Islam Hadari. Dan nak beritahu, sampai sekarang dia tak tarik balik. Dia tak tarik balik. Satu negara kita kutuk dia. Semua orang persoalkan. Dia tak peduli. Dia pertahankan fatwa dia. Walaupun majlis fatwa sudah keluar fatwa melacur haram. Masih mempertahankan. Dia kata kalau darurat. Kalau anak tu takut tak makan, si ibu boleh melacur. Jadi masalah orang tanya apa? Ustaz, kalau macam tu pelanggan tu boleh pahala tak? Niat baik yakin, niat baik nak bagi makan, nak tolong. Boleh pahala tak? Oh, jangan anggur geleng-geleng, jangan. Masalah ini. Ini musibah yang melanda. Sampai kepada saya takut gini adik kakak. Saya takut sampai kepada satu hari nanti benda murtad pun kita anggap perkara biasa. Rasuah biasa. Judi biasalah. Tengok, terang-terang rasuah tapi masih jadi menteri. Maknanya kita rakyat dah menerima rasuah sebagai benda biasa. Judi sampai 100 juta judi. Biasalah Ustaz, yang lain judi juga. Siapa tak judi? Bukan soal siapa judi, siapa tak judi. Soalnya apakah kita telah menghalalkan judi. Saya takut ada kakak sekalian murtad satu hari pun menjadi perkara yang biasa. Nak mendengar tak cerita anak jiran kita hujung tu? Kenapa? Anak dia murtad. Bila minggu lepas. Biasalah tu. Ya, satu hari nanti. Sampai kepada anak terbayang dah. Seorang sahabat jumpa sahabat. Kawan, ada masalah lah. Apa cerita? Dia kata anak-anak murtad lepas. Relax biasa lah. Anak aku dah 2 murtad. Okey, kenapa? Mustahil tak tuan-tuan? Tak mustahil. Kalau beginilah patternnya, kalau beginilah rentak Islam Hadari. Anak tak. Kuliah agama disekat. Ceramah-ceramah. Ini nama cara politik, tapi kita berikan kesadaran kepada agama. Kita nak selamatkan rakyat dari bencana murtad, saudara. Dan yang nak kita selamatkan ini bukan anak orang PAS, bukan anak orang keadilan. Kita nak selamatkan anak orang UMNO sama. Kita nak selamatkan anak pegawai-pegawai polis, pegawai-pegawai keselamatan sama. Semua. Sebab mereka adalah saudara kita se-Islam, seagama. Kalau saya nak selamatkan anak bini saya, selamatkan insya-Allah. Dah, kita jangan campur orang, kita duduk zikir banyak beres. Insya-Allah. Tapi yang kita berjuang apa? Kita nak menyelamatkan ummah. Jadi bukan perjuangan kita sendiri. Saya sebut masalah murtad ni adik kakak sebab mereka sekarang ni masih mendesak di parlimen agar isu IFC ini segera diluluskan. Ingat tak? Amba pernah cerita tu ketika tu IFC. Ada dengar IFC? Kak? IFC ada dengar? KFC? IFC Interfaith Commission, Suruhanjaya Antara Agama. 52 badan bukan kerajaan naik ke parlimen minta supaya ahli parlimen tanda tangan memorandum IFC. Apa dia IFC ini? IFC akan menjadi sebuah badan berkanun yang ada kuasa mengawal agama. Dan dia nak Islam pun diletak di bawah IFC. Kenapa? Islam terlalu banyak melanggar hak asasi manusia.
Termasuk yang terbaru ni, kes Ayah Pin. Dia kata, Ayah Pin bebas pilih agama. Dan ini dijamin oleh human right. Kenapa kita nak tangkap dia? Sebab tu saudara, saya muskil. Macam mana Ayah Pin sampai lah ni tak jumpa lagi? Betul ke tak jumpa? Percaya ke tak jumpa? Pengalaman saya dalam ISA, kawan dengan SB ni, dia kata apa? SB kat Malaysia ni nombor 2 selepas Mossad Yahudi. Ranking SB di Malaysia jatuh nombor 2 selepas Israel. Mana hebatnya kita ni. KGB pun mai belajar sini. Hebat, tapi cari Ayah Pin tak jumpa. Apa ni? InsyaAllah kita akan bongkar satu lagi isu Ayah Pin, saudara. Ya, kita dah dapat maklumat Ayah Pin mereka pelihara. Mereka selamatkan Ayah Pin. Mereka sedang jaga bela Ayah Pin sekarang. Ada cerita sebenarnya. Kita akan buka. Tunggu, insyaAllah. Kami pun. Ini cerita panah lagi Ayah Pin. Betul, saudara. Baik. Mereka minta supaya IFC segera diluluskan. Ya. Dan bersama dengan IFC ni adik kakak, mereka minta 14 perkara. Malam ni hamba tak saya nak sebut semua lah. Tak payah sebut semua. Hamba sebut 3 perkara pun memadai lah. 3-4 je. Ya. Mereka mintanya. Dan ini bagi saya satu gerakan yang cukup teratur, terancang untuk memurtadkan anak kita melalui proses undang-undang. Apa permintaan mereka? Yang pertama, dengar baik. Termasuk polis dengar baik. Orang polis pun tak tahu ni bahawa anak mereka pun terancam dengan kerja IFC. Pertama, mereka minta supaya anak yang lahir dalam keluarga Islam dalam negara ini tidak secara otomatik menjadi Islam. Maknanya status agamanya apa? Tak ada agama. Boleh tuan-tuan? Nak bagi tak ni? Allah, anak saya, binti saya, agama nil. Agama tak ada. Tunggu hingga dia berusia 18 tahun baru dia akan pilih agama. Saudara nak benarkah ini berlaku? Nak benarkah ini berlaku, saudara? Wallahi saya tidak akan benarkan berlaku. Selagi hayat saya ada, insya-Allah saya akan lawan saya. Betul. Anak saya, tanggungjawab saya. Takkanlah anak saya yang saya lahir, ketika lahir saya azan telinga kanan, saya kamat telinga kiri, saya belah mulut dengan tamar Nabi, air zam-zam, saya bacakan selawat, saya bacakan marhaban, berjanji akikah, sembelih 2 ekor kambing, panggil orang kampung makan, cukur rambut, sedekah emas, apa lagi? Hantar tadika Islam, hantar mengaji, hantar sembahyang, hantar sekolah hendak Islam, hantar sekolah menengah Islam. Tapi agama tak pasti lagi. Boleh? Jangankan bab ini, saudara. Anak saya tak tutup aurat pun, saya takut tak boleh jauh depan Allah. Anak saya tak sembahyang pun hari ini, saya takut tak terjawab depan Allah. Ini kan pula anak saya tak ada agama. Alhamdulillah. Nah, ini bukan rekaan. Ini kisah benar yang sedang berlaku di Parlimen. 4-5 bulan yang lepas dan sekarang agak beku. Kerana PM kata kita tangguhkan dulu perbincangan IFC ini. Kenapa? Hangat sangat. Oleh kerana itu mereka minta setiap rakyat yang usia 18 tahun ke atas bebas pilih agama. Dan menghalang mereka adalah satu kesalahan jenayah. Maknanya kalau mak bapak nak halang anak dari murtad, itu kesalahan jenayah. Dia boleh ditangkap, didakwa, dipenjarakan kerana menghalang anak daripada murtad. Auzubillah. Saya tak minta-minta, tuan-tuan. Tapi kalau berlaku, tuan-tuan, tak dia mati, saya mati. Tak saya mati, dia mati. Nak buat apa lagi? Apa masalah? Mak mati, semua mati. Tak buat apa? Yang berjuang pun mati, yang tak berjuang pun mati. Nak mati macam mana? Pilih. Apa lagi? Ini penderian kita. Dan bagi saya ini ujian keimanan.
Ya? Saya taklah kata iman saya kuat sangat, tak. Bagi saya dapat melalui 2 tahun 2 bulan dalam ISA itu suatu pengajaran yang cukup besar bagi saya. Ya? Sebab tu bila malam ni hamba nak kuliah maghrib di Pengadang Baru, ada seorang YB UMNO telefon hamba. Dulu bekas sahabat baik kita. Dulu kalau hamba datang ceramah mai sini, dia tunggu di airport. Jumpa, cium tangan. Sekarang jadi YB sepuh. Nah, ini cerita Masjid Dirar ni. 2 hari lepas telefon saya. Salam ni. Ustaz, kita ni sahabat kata. Sahabat. Ana bawa hasrat kerajaan negeri, dia kata minta kalau boleh Ustaz batal kuliah maghrib. Ana kata itu cuma Isra' Mi'raj di masjid. Tak ada Ustaz, ini masjid ni kuat lawan kerajaan, dia kata. Ana kata ginilah, ana sudah terima undangan, ana akan pergi. Ana orang bincang dengan pihak penganjur. Tak boleh Ustaz, dia kata masalah. Ana kata saya, ana dah sampai peringkat ana tak tahan lagi, ana kata okey. Kalau kuliah maghrib Isra' Mi'raj di masjid pun dah tak boleh, baik jadi kafir. Anak begitu. Dia masih hidup lagi. Anda ingat kaset akan sampai pada dia. Anda kata baik jadi kafir, dia kata. Senang. Jadi dia akan minta maaf, dia kata. Lepas tu dia telefon kawan saya, kawan baik saya di Kota Terengganu. Dia bagi tahu kawan kita ni kalau Ustaz Fadlul mari juga ceramah, tangkap. Jadi kawan kita ni sayang kita. Ustaz, kita nak mari ke? Ana kata, kenapa? Nak tangkap ni. Tak apalah, ana lama tak nak tangkap ni kata. Lama tak riyadhah dalam penjara ni. As-sijnu riyadhah ya akhi. Pernah dengar tidak perkataan as-sijnu riyadhah? Sijin itu riyadhah, tempat exercise. Wan nafyu siyaha, buang negeri melancong. Wal mautu syahid, syahadah, dan mati itu syahadah fi sabilillah. Siapa kata ni? Jamaluddin Al-Ahlwani, seorang pejuang Islam. Dan kalau penjara itu riyadhah, buang negeri itu makan angin melancong, mati itu syahadah fisabilillah. Apa? Saya katalah tuan-tuan yang tak pernah masuk lokap, tak pernah masuk penjara, ngeri lah. Apa nak tanya? Mana lebih ngeri? Masuk penjara ke masuk kubur? Takut apa saudara? Takut apa? Masuk penjara yang tanya manusia. Masuk kubur yang tanya siapa? Munkar Nakir. Berani kelentong dia. Hamba ditanya, ada bohong. Kadang-kadang jawab yang boleh betul-betul lah, yang bohong. Dia tahu nak bohong. Tak bohong ni. Tak apa, nak kata apa, dah bohong. Sebab dia tak boleh buat apa pun. Tapi kalau bohong dengan Munkar Nakir, kenapa? Kena katuk saudara. Itu bezanya. Masuk penjara, satu masa akan keluar juga. Lambat cepat keluar. Hidup mati keluar. Ada orang masuk penjara tak keluar-keluar? Ada. Tapi masuk kubur boleh keluar tak? Kalau keluar tu apa tu? Hantu kubur tu saudara. Saya balik penjara, saya keluar penjara, anak isteri gembira lah. Oi, gembiranya bukan main. Abah balik peluk, cium-cium. Itu keluar penjara. Katalah saya keluar kubur. Ada anak bini saya, abah balik, peluk saya ada. Abah balik, kenapa? Hantu. Jangan takutlah saudara, jangan takutlah. Tak ada benda. Kalau dengan penjara takut, dengan kubur macam mana? Ini masalah. Jadi saudara sekalian,
Ini keyakinan kita. Kita nak pertahankan. Sebab itu saya dengan kes IFC ini saya tidak akan tolak ansur. Walau sedikit. Saya akan sebut di mana saja. Saya diugut, saya diancam. Saya diberikan peringatan sebab isu ini isu yang sensitif. Takkanlah saya nak bela agama saya, tak boleh. Orang serang agama saya boleh. Orang serang agama saya tak sensitif. Saya nak bela agama saya sensitif. Ya betul. Inilah Islam Al-Bahri. Letihlah kita dengan diri. Yang ketiga dia minta apa? Yang ketiga dia minta supaya perkataan Islam dalam IC kita tu dipadam. Buang. Kenapa? Ini buat masalah dia kata. Bila pegawai agama masuk pusat hiburan, masuk pusat judi, tengok IC Islam, tangkap selalu. Islam tangkap, Islam tangkap, Islam tangkap. 5 lori tak cukup. So dia kata lepas ni kita padam Islam tu, jadi pegawai agama masuk tengok tak kenal Islam tak Islam. Dia kena tanya dulu, Muhammad bin Abdullah, saya tuan. Agama awak apa? Kristian tuan. Mana boleh? Muhammad bin Abdullah. Mana boleh Kristian? Kalau budak ni kata, nama saya Muhammad bin Abdullah dan saya Kristian, nak buat apa? Boleh tangkap tak? Tak boleh tangkap. Sebab pegawai agama tak ada kuasa tangkap bukan Islam. Enakmen syariah tak berlaku ke atas bukan Islam. Dan ini menjawab teka-teki mengapa ayah Pin tadi tak ditangkap. Sebab dia bukan Islam. Tak tangkap bawah enakmen apa? Ingat ya, 2001 dia murtad. Ketika kerajaan PAS Terengganu, kerajaan kita dulu tangkap dia. Ini yang dia kata kita tak ambil tindakan pada ayah Pin. Yang tangkap siapa? Tu, Ustaz Harun Tad. Petang saya nak jumpa Ustaz Harun Tad. Sembang dengan dia lama benda. Anda dengar dah laporan tentang Dewan Negeri ni. Ustaz Harun Tad cerita ke Anda. Kita tangkap 2001, kita dakwa di mahkamah atas ajaran sesat. Dan lawyer mereka nasihati supaya murtad. Kenapa? Kalau murtad, terlepas daripada dakwaan ajaran sesat. Betul, murtad semua. Termasuk seorang ustaz bernama Muhammad Ia. Muhammad Ia ni lepasan Azhar Mesir. Isterinya pun ustazah lepasan Azhar Mesir. Murtad. Dan kita ada simpan salinan surat sumpah mereka ni. Ingat saya dengan rela hati isytihar keluar Islam. Ada. Bila keluar murtad, keluar agama, maka terlepas mereka daripada dakwaan ajaran sesat. Tapi kita ubah pertuduhan kepada hina mahkamah. Mereka kena penjara 11 bulan kerana hina mahkamah. Ingat, 11 bulan hari itu mereka kena sebab hina mahkamah, bukan sebab ajaran sesat. Ajaran sesat lepas dah sebab dia bukan lagi Islam. Dalam penjara Muhammad Ia mati. Maka nak dikubur di Besut. Orang Besut tak bagi, tak ada murtad. Maka ayah Pin arahkan kubur di Kerajaan Langit. Satu-satunya kubur yang ada di Kerajaan Langit Besut tu ni, Mak Ia ni. Baik, siapa peguam bela Ustaz Muhammad Ia? Saya kenal sangat. Seorang budak muda Islam bernama Malik Imtiaz. Macam mana saya kenal Malik Imtiaz? Anak murid saya di UIA. Saya ajar dia. Dan apa kena mengenai Malik Imtiaz dengan IFC? Malik Imtiaz adalah pengurusi proten komiti jawatan kuasa penaja IFC. Nampak tak hubungan dia? Punya jahat buat-buat ni. Sebab tu saya takkan berhenti, saya akan bercakap. Sebab melibatkan anak murid saya. Saya gurunya. Nanti orang kata, apa pula ini gurunya dulu UIA. Ajar apa ni? Oh, ramai lagi murid yang lain. Beribu lawyer anak murid saya. Beribu magistrate anak murid saya. Saya pensyarah 15 tahun kak. 94, 84 sampai 99. 15 tahun. Jawatan terakhir asisten profesor kuliah undang-undang UIA. Sebab tu saya bila bicara bab ini, saya faham benar. Ini bidang saya. Sebab itu kita lawan dia. Sebab itu saya nak pastikan rakyat faham benda ni. Dan saya nak rakyat faham bahawa kita nak buat benda ni, nak selamatkan akidah anak cucu kita. Dan anak cucu mereka. Yang selama ini menekang kita, menzalimi kita. Anak dia pun akan kita bantu insya-Allah.
Bukan kita sombong kata lantak, biar anak dia kafir, tak apa. Saya umat Muhammad, saya pegang amanah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya sekarang mengapa mereka bawa ke parlimen? Sebab mereka tahu mereka boleh menguasai parlimen. Saya tak heran adik kata, saya tak heran kalau MP China, MP India. Saya tak heran. Yang saya heran, ada MP China, MP India tak tahu. Kenapa? Sebab dia tahu ini isu bahaya. Kalau luluh benda ni, orang Melayu marah. Marah tak? Marah. Dan boleh berlaku huru hara. Dan kita pun nak cerita benda ni, nak mengelakkan huru hara. Kalau berlaku, saudara, wallahu a'lam, saya tak terbayang apa berlaku. Sebab orang Melayu ni baik. Ambil tanah tak apa, ambil kebun tak apa, ambil sungai tak apa, ambil laut tak apa. Jangan usik agama dia. Jangan usik agama. Jangan usik anak dia. Ini soal hidup mati. Jadi ada MP China, MP India, tak selesai. Heran tak? Heran. Tapi lagi heran, saudara. Lagi heran. MP Melayu, MP Islam. Majoriti mereka tanda tangan. Sebab itu, Daulah Badawi hanya mampu berkata, kita tangguhkan dulu perbincangan tentang IFC. Tangguh dulu. Kenapa tangguh? Kenapa tak tutup perbincangan? Kenapa tak buang saja kes IFC? Kerana majoriti ahli parlimen sudah tanda tangan IFC. Macam mana boleh majoriti? Sedangkan Islam ramai di parlimen. Betulkah? Islam 119 di parlimen. Bukan Islam 100. Mana kita lebih berapa? Lebih 19. Dalam bahasa demokrasi ini dipanggil simple majority. Bang, simple majority. Tidak ada kuasa buat undang-undang, tidak ada kuasa buat keputusan, tidak ada kuasa gubal dasar, tak ada. Nak gubal dasar, nak buat keputusan, kita perlu 2/3. Maknanya apa? Kita cakap terbuka di sini, biar semua orang faham. Maknanya di parlimen hari ini, orang Islam, orang Melayu tidak ada kuasa buat undang-undang. Faham? Maknanya orang Melayu, orang Islam di parlimen tidak ada kuasa gubal dasar, gubal buat keputusan. Sebab 119 lawan 100. Yang boleh buat dasar BN. BN itu Melayu ke? BN itu Melayu sikit campur India, Cina. Jadi BN. Jadi maknanya siapa yang run the country? Who is running the country? Who is controlling the country? Siapa yang kawal negeri? Kena faham. Pasukan keselamatan kena faham benda ni. Ini isu keamanan. Ini isu keselamatan. Kita sebut ketuhanan Melayu. Tapi mana pergi dah Melayu kita? Hancur. Macam mana jadi macam ni adik kakak? Sebab ada tidak kurang 40 parlimen yang majoriti Melayu Islam tetapi diberikan kepada China dan India. Itu masalahnya. Ini masalah. Kenapa? Rasuah. Kenapa? Kita terikat. Dan sekarang India, Kabinet, PPP, minta lagi ni. Minta lagi kursi parlimen. Tak cukup lagi. 100 tak cukup. Oh, dia nak 50-50. Oh. Taklah. Sebab itu saudara-saudara, apa nak kita harap? Kalau begini bentuk pemimpin kita, benarlah yang Nabi sebut. Ya, 2 faktor kekuatan umat ini, ulama dan umara. Yang berilmu dan yang berkuasa. Kalau yang berkuasa macam ni bentuknya, dahlah tak ramai. 119 sahaja, tak cukup 2/3. Yang ada ni pun tak boleh harap. Yang ini rasuah, yang ini judi, yang ini tipu, yang ini arak, yang ini zina, yang ini tak semayang, yang ini tak kena semayang duha, yang ini apa nak jadi? Apa nak jadi? Okey, saya anggap depan saya ni bukan orang politik. Ya, bukan orang PAS, bukan orang keadilan, bukan orang UMNO. Saya tak peduli apa parti kau, saya tak peduli. Ya, kita campak tidak bendera kita hati ke hati. Hati ke hati sekarang. Jawab soalan-soalan berikut. Pertama,
Tergamakkah kita letak agama kita di bawah IFC? Baik. Kedua, tergamakkah kita letak nasib kita, nasib anak cucu kita, dunia akhirat kita di tangan pemimpin yang rosak ni? Gamak. Itu persoalan. 119 ahli parlimen Islam di parlimen. Agak-agak berapa peratus yang kita boleh letak harapan membela agama dan bangsa? Kita mulakan dengan 50%. Boleh? 40? 30? 20? Ada lah. InsyaAllah. Saya letak 10 lah. Saya letak 10% lah insyaAllah. Ada 6-4-1 keadilan. Ini garanti tak akan tanda tangan AFC. Adalah 10%. Yang lain dibeli, saudara. Yang lain rasuah, saudara. Kalau sama-sama dia nak pilih ketua, sama-sama dia rasuah juta-juta, lawan kita berapa juta dia rasuah? Puluh juta, ratus juta biasa. Dan ini wang siapa? Wang siapa? Wang bapak dia. Ini wang tongkil. Wang rakyat yang dia rampas dari rakyat. Wang tongkil. Ingat tongkil bagi percuma ke? Tongkil bagi percuma betul. Saya bicara benda ni depan kawan-kawan saya India dan China dalam parti keadilan. Dan mereka boleh menerima. Betul doktor, you are right, dia kata. Ini benda bahaya. Betul. Isu kita ni, orang China, orang India pun boleh faham. Tapi orang UMNO tak boleh faham. La ilaha illallah. Pelik betul. Allah. Yang saya sedih, saudara. Yang saya sedih. Bila mereka berhimpun di PWTC. Berapa hari siang malam berdebat sampai keluar keris, sampai sumpah atas Quran. Yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan tentang siapa dapat AP, siapa tak dapat AP. Ada dibincang isu IFC? Ada dibincang isu agama? Ada juga isu akhlak moral muda-mudi? Tak. Saya menangis, saudara. Kerana inilah kononnya perhimpunan Melayu terhebat di dunia. Sampai huluh keris. Dan pada malam terakhir saya dengar ucapan penggulungan terakhir oleh ketua mereka. Yang ditekankan ialah jati diri Melayu. Melayu mesti punya jati diri, punya kekuatan bersaing dalam dunia global. Orang Melayu mesti punya ada ciri-ciri glokal. Ada glokal pula ada. Apa dia glokal? Golongan hilang akal. Golongan kerencat akal. Bahasa Jawanya goblok orang yang akal. Orang Melayu mesti kuat bersaing dan jadi bangsa maju menjelang 2020. Oh, gemuruhlah. Saudara, 2020 bagi saya lah. Persoalannya bukan lagi orang Melayu ini maju atau tidak. Persoalannya lah orang Melayu ini Islam lagi ke tidak. Saudara, maju memang maju saya, maju. Sebab kita yang bagi takrif maju tu. Kalau kita kata maju tu minum arak, oh dah lama dah bangsaku maju. Kalau kita kata maju tu berjudi, berzina, dah lama dah bangsa Melayu maju. Kalau maju itu rasuah, menipu, lama dah kita maju. Kalau maju itu, ya, budak-budak kita buka pusat, buka ketiak, ya, buka tetek, dah lama dah anak bangsaku maju. Persoalannya 2020, apakah kita masih Islam? Saudara, kita tidak attack mana-mana agama, kan? Kita tidak serang agama lain, ya? Ada kita serang Kristian? Tak ada. Ada serang Hindu? Tak ada. Ada serang Buddha? Tak ada. Ada serang Sikh? Tak ada. Kita hanya protect agama kita. Salah kan? Ini kena faham. Kenapa? So apa kita nak buat? Saudara, sekarang ini baru di peringkat tangguh. Dan mereka sedang fight lagi ni. Lawan lagi. Minta supaya diluluskan segera. Siapa minta ni? China, India? Tak, Melayu. Sisters in Islam. Dan saya kena beritahu,
anak PM Nori binti Abdullah adalah pimpinan tinggi Sisters in Islam. Satu pertubuhan yang kononnya nak bela orang perempuan. Tapi mereka lah yang mengutuk agama, perleceh syariat. Ya, pedli Quran, pedli Nabi. Ini Sisters in Islam. Nori binti Abdullah. Suaminya Khairi Jamaluddin. Ni duduk dalam Sisters in Islam. Macam mana mereka tak kuat? Baru-baru ni yang membela ayah PIN siapa? Sisters in Islam. Dia kata, kenapa kacau ayah PIN? Hak ayah PIN untuk pilih agama dijamin oleh perlembagaan, dia kata. Freedom of religion. Siapa cakap? Sisters in Islam. Allah dia kata. Kita kena faham isu ini. Baik, mereka sedang fight sekarang ini. Dan katalah, kita tak tahan lagi. Akhirnya dibawa di parlimen, dibincang, dibahas. Maka luluslah benda ini di parlimen. Siapa yang salah? Apakah ahli parlimen yang menuliskan itu yang salah? Ataupun rakyat yang pilih ahli parlimen ke parlimen itu yang salah? Kita kena jawab. Tolong beritahu lah. Tolong beritahu lah. Orang tak faham benda macam ni. Tak faham. Tak faham. Ini apa kerja kita adik-adik sekalian? Saya nak semua yang hadir ini bertugas selepas ini. Ya, saya nak tidak ada yang menganggur. Pertama, tugas pertama, tolong keluar ni sampaikan salam pada keluarga dan sahabat-sahabat yang tak hadir. Boleh? Sampai salamnya takkan susah. Salam-salam, Ustaz Berlamin kita salam. Jumpa di mana? Simpang 4 Cendrian. Ada apa ceramah? Apa ceritanya? Tugas kedua, kena cerita balik. Ingat tak ni ceritanya ni? Ingat tak? Jangan semangat-semangat balik tidur. Itu tugas pertama. Yang kedua, kita nak pastikan setiap ketua keluarga pastikan anak isterinya terlibat dengan program ini, saudara. Jangan ada kita yang sok sendiri, datang semangat kuat bukan main, bini tak faham apa di rumah, anak pun tak faham apa. Sudahnya pilihan raya besok, suaminya bertungkuh lumuh naik bendera PAH, bendera keadilan, isteri dia tu menganyam ketupat di kemah wanita. Anak darahnya sibuk pasang lipstik, pasang gincu di kemah Puteri UMNO. Apa ni saudara? Kita nak libatkan semua sebab suasana berpihak pada kita. Dalam keadaan Anwar dalam penjara pun kita berjuang dan kita hampir menang jika tidak ditipu saudara. Sekarang Anwar sudah keluar. Anwar sudah keluar. Dan suasana politik sekarang berpihak kepada kita. Orang Cina, orang India bangkit bangun menyambut kepimpinan saudara Anwar. Mereka percaya penuh. Cuma saya kena berjelaskan 3 perkara tentang Anwar. Sebab banyak kawan kita pun tak faham benda ni. Dan Anwar minta saya cerita benda ni. Saya jumpa Anwar, dia balik baru-baru ni kes di mahkamah lawan Khalid Jeffrey. Saudara ikut mahkamah bukan? Baik, kita ambil sikit cerita mahkamah. Bulan 9 tahun lepas, mahkamah bebaskan Anwar. Dan kes liwat dibuang. Maknanya, kes liwat itu tak wujud. Yang kes angkat, tilam, turun, tilam, angkat, tilam, turun, tilam, tumpuk, atas, tilam. Ini semua dusta, fitnah. Saudara, sejak daripada itu, ramai orang UMNO nak angkat muka pun tak berani. Betul, jumpa saya. Tak berani angkat muka. Di masjid saya, salam, tunduk. Saya tarik dia. Saya menyesal. Malu Ustaz. Kenapa? Dia pernah jajal cerita tilam. Dia pernah beriman dengan cerita tilam. Jadi saya kata, nak buat apa sekarang? Itulah Ustaz. Tak tahu. Dia minta maaf kat Anwar. Ya kau Ustaz, cukuplah. Tak cukuplah saya kata. Lepas tu nak buat apa? Join kita lah. Alhamdulillah Syekh. Alhamdulillah. Boleh ke Ustaz? Kenapa tak boleh pula? Belum kiamat lagi. Dunia belum kiamat. Awak pun masih sihat lagi. Belum gargarah lagi. Kalau dah nyawanya ikan baru nak taubat, memang tak terima. Taubat sekarang saya kata. Join kita. Alhamdulillah ikut kita dah. 4 bulan yang lepas, hakim jatuh hukuman terhadap buku 50 dalil. Ya tak?
bahawa buku itu fitnah, dusta, dan penulisnya dihukum penjara setahun. Orang tanya saya, Ustaz, tak padang setahun, dok padang. Dok padang setahun. Kita bukan soal setahun, sebulan, dok. Setahun ke, sebulan ke, sejam ke. Yang penting moral kita sudah benar. Sebab buku inilah yang mereka jajah ke sana kemari sebagai kitab suci mereka. Ingat, dalam Perhimpunan Agung UMNO tahun 88, semua beg ada buku 50 dalil. Ingat tak? Dan mereka percaya dengan 50 dalil ni lebih daripada Quran. Punya hebat. Bila mahkamah kata buku itu dusta, fitnah, penulisnya di penjara setahun. Alhamdulillah, ramai rakyat UMNO jumpa kita, tebus dosa. Alhamdulillah. Cuma kita tak buat cara Kristian. Nah, kalau saya ni Father Kristian, untung banyak dah. Oh, bla 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 bla, RM100, RM1000. Mau ketua cawangan 1000. Ada nak cuci dosa. Kita kata dah bertaubat, minta maaf pada Anwar dan ikut perjuangan kita. Alhamdulillah. Kemudian tak lama pula, 2 minggu lepas, kes Rahim Nur. Hari pertama saya pergi mahkamah. Hari kedua saya pergi mahkamah. Ingat Rahim Nur datang? Tak datang. Hari ketiga, tiba-tiba lawyer Rahim Nur jumpa dengan lawyer Anwar, minta selesai luar mahkamah. Dan bagi tahu kita sanggup bayar berapa sahaja. Anwar kata, duit no problem. Nama saya macam mana? Tak apa. Rahim Nur akhirnya buat public apology. Minta maaf secara terbuka. Ada ikut cerita ni? Baik. Bayar duit pada Anwar dan minta maaf secara terbuka. Kenapa? Yang kita nampak, bos dia suruh hentikan perbicaraan, kita bayarlah. Sebab makin banyak cerita keluar dalam mahkamah. Lepas Anwar dipukul, ada pegawai polis yang nak ubat tapi tak dibagi. Siapa yang tak bagi? Katanya ketua polis kata ini kata ini. Banyak cerita. Sampai kita kata, okey, mulai minggu depan kita nak panggil semua pegawai polis, anggota polis yang bertugas di lokap malam tu, minta buat keterangan. Akhirnya mereka pun tutup kes, sanggup bayar dan minta maaf. Alhamdulillah, selesai. Lepas itu pun berapa ramai lagi orang UMNO datang jumpa saya. Ustaz, ini Ustaz. Dan terbaru minggu lepas, kes Anwar lawan Khalid Jeffrey. Akhirnya Mahkamah Datuk Isyamuddin. Ini saya kena sebut nama ini. Datuk Isyamuddin telah melakar nama yang harum dalam sistem kehakiman negara bila dia buat beberapa keputusan. Pertama, dia kata apa? Memang wujud konspirasi politik peringkat tertinggi untuk menjatuhkan dan memburukkan nama Anwar. Dan buku 50 dalil adalah termasuk dalam konspirasi tersebut. Yang ketiga, dengan ini mahkamah membersihkan Anwar dari segala pertuduhan. Yang keempat, Khalid Jeffrey, you bayar ke Anwar 4.5 juta. Banyak cerita ni. Tapi saya nak sebut sifat seorang pemimpin besar bernama Anwar ni. Lepas terima duit ni, apa dia kata? Dia isytihar pada kami. Dia kata, wallahi, dia kata, dia tidak akan sentuh 1 sen pun duit itu, dia kata. Habis nak buat apa? Pertama, semua duit itu akan digunakan untuk menampung semua kes-kes mahkamah melibatkan reformasi di seluruh negara. Termasuk kes saya sedang dibicarakan sekarang. Bulan 12 saya masuk mahkamah bicara lagi. Kes mana? Jadi imam sembahyang hajat Masjid Negara. Tahun 99. Masuk mahkamah lagi ni. Ini dia kata, semua yang saya dijamin 2,500. Ada 2,000, ada 3,000. Semuanya Anwar kata, ambil balik duit tu, serah pada tuan dia dan guna wang ini jamin mereka semula. Alhamdulillah. Dan selebihnya ada lagi banyak lagi tu. Nak buat apa? Dia kata dia akan berikan kepada reformis, pejuang-pejuang yang sudah menderita sejak peristiwa 98, yang dibuang kerja, yang hilang kerja, yang sakit, dan sekarang ni ada kita senaraikan beberapa orang pejuang kita yang sedang sakit senang. Ada yang mati dah, kita akan bantu. Ini manusia bernama Anwar. Kalau kita dah dapat 45 juta. Cuma Anwar minta 3 perkara. Saya minta, dia pesan saya pergi mana-mana tolong sebut 3 perkara. Pertama, mengapa dia keluar negeri? Sebab ini orang banyak tak faham.
Apanya Anwar ni? Lepas bebas, asyik luar negeri aja. Pertama, Anwar keluar negeri cari makan, saudara. Dia nak kerja, dia ada keluarga, ada anak bini. Di Malaysia, siapa nak bagi kerja kat dia? Tahu Anwar lah, Badrul Amin ni. Lepas ayat saya, siapa nak bagi kerja kat saya? Mana universiti nak ambil saya sebagai pensyarah? Ada. Mana kolej nak ambil saya sebagai guru? Ada. Ada, saudara. Saya kena bekerja, kerja sendiri. Saya kena usaha macam mana pun. Saya tak boleh harap ihsan orang lain. Masa dalam penjara, orang hantar rumah. Hantar beras, hantar garam, hantar minyak. Allah, anak terharu benda ni. Kita tak kenal siapa-siapa. Datang rumah bawa beras, bawa mie, bawa minyak, bawa Allah Akbar. Tapi dah keluar takkan minta beras lagi. Anwar sama juga. Dan dia pergi bekerja. Dia bekerja pertama 2 bulan sebagai profesor di England, Oxford University. Kemudian 2 bulan sebagai profesor penuh di Johns Hopkins University. Dan sekarang di George Washington University sebagai profesor kanan, saudara. Dan dia juga berulang ke Timur Tengah sebagai konsultan, sebagai penasihat ekonomi di Qatar dan beberapa buah negara Arab. Termasuk Saudi sekarang. Bila Prince Abdullah ganti ayah dia Malik Fahad, Prince Abdullah adalah kawan baik Anwar Ibrahim. Inilah Prince Abdullah yang dulu masa Anwar nak pergi Jerman, dia tawarkan jet pribadi dia. Tapi Malaysia tak bagi mendarat di Malaysia. Akhirnya Anwar pun naik kapal terbang biasa ke Jerman. Tapi dari Jerman ke Saudi, Prince Abdullah hantar jet pribadi bawa Anwar ke Mekah. Sampai di Mekah, sampai di Saudi, dia kata Anwar tidak layak duduk di mana-mana tempat. Satu tempat saja yang layak untuk dia. Di mana? Istana Raja. Allah.